Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang, salam satu Malaysia dan salam KMJ. Ahli panel dan sidang hadirin dan dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum di atas talian ini yang dianjurkan oleh Kolej Matrikulasi Johor pada hari yang penuh barakah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sedang segak bergaya menunggu giliran mereka untuk menyampaikan isi-isi mereka yang mantap lagi parat, saya hendak mengupas sedikit sebanyak terlebih dahulu tentang topik yang akan kami bincangkan pada hari ini, iaitu ilmu dan adab bagai isi dengan kuku. Tajuk forum kami berkisar dengan tema ilmu, iaitu adab menuntut ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Marca pada yang semakin pesat dengan perkembangan teknologi yang saban hari semakin canggih ini, perkataan ilmu tidak lagi asing dalam setiap jiwa individu yang ada di muka bumi ini. Ilmu wajib dituntut oleh setiap orang bagi memajukan diri sendiri maupun negara. Ibnu Khaldun juga pernah berkata bahawa ilmu bermaksud sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera, pengalaman maupun pertolongan wahyu ilahi. Umum mengetahui bahawa dunia kini semakin tenat, ditambah lagi dengan wabak penyakit COVID-19 yang masih ganas menular di setiap pelosok dunia dan negara kita, Malaysia tidak terkecuali. Oleh hal yang dikatakan demikian, proses pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar dan pengajar terganggu dan sangat terjejas. Walau bagaimanapun, pihak bertanggungjawab iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah menemukan jalan penyelesaian di mana pembelajaran secara atas talian akan dijalankan bagi mengelakkan pembelajaran secara bersemuka supaya wabak penyakit berjangkit ini dapat dibendung. Justeru, jelaslah di sini bahawa setiap halangan yang muncul untuk kita menuntut ilmu pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Namun sedemikian, acap kali kita dengar tentang pelajar yang kurang adabnya dalam menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi dalam era pandemik ini, di mana kebanyakan pelajar berasa hilang motivasi diri dan semakin malas untuk menyambung pembelajaran mereka. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terlalu banyak cabaran dan dugaan yang harus ditempuhi oleh para pelajar dalam pembelajaran atas talian ini. Akan tetapi, adab sebagai seorang pelajar juga perlu dititik beratkan. Baiklah, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita yang cantik manis pada hari ini. Di sebelah kanan saya, yang ayu berbaju kurung, saudari Saidatul Fazakira binti Azman selaku panel yang pertama. Dan di sebelah kiri saya, yang kelihatan sangat ceria, saudari Nurul Ashikin binti Azmi selaku panel yang kedua. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya ingin mengajukan soalan saya kepada panel yang pertama, iaitu saudari Saidatul Fazakira. Apakah pendapat anda dan bolehkah anda memberikan sedikit penjelasan tentang adab menuntut ilmu? Terima kasih saudari moderator Ainur yang cantik mulut pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan guru yang menilai forum ini, rakan panel saya saudari Ashikin dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, adab pertama yang perlu dititik beratkan oleh para pelajar dalam menuntut ilmu adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana ia merupakan satu kefarduan daripada Allah. Mencari ilmu bukan bertujuan untuk mendapat kehabuan di dunia semata-mata atau untuk berdebat dengan orang jahil. Ini kerana barang siapa yang mencari ilmu dengan bertujuan selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah siap untuknya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu ni merupakan ibadah dan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru setiap pelajar perlu mempunyai niat yang betul dan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Setiap pelajar juga perlulah mempunyai kefahaman tentang kepentingan ilmu dalam mencorak kehidupannya pada masa yang akan datang. Niat yang betul dan kefahaman yang jelas tentang perkara ini akan memberi kesan langsung terhadap
orang kata kesungguhan pelajar tersebut dalam menuntut ilmu, di samping memberikan nilai-nilai positif lah, seperti istiqomah, kuat semangat, sabar, tak mudah putus asa dalam hadapi cabaran-cabaran menuntut ilmu. Dalam erti kata lain, niat yang betul akan orang kata melahirkan sikap bersungguh-sungguh dalam setiap usaha yang dilakukan, dan pada masa yang sama meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan pertolongan dan kemudahan dalam menghadapi setiap cabaran dan kesukaran yang dihadapi. Justeru, niat yang baik menentukan keberhasilan seorang Muslim dalam menuntut ilmu. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya dalam hadis yang bermaksud, sebuah perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya akan membalas baik orang tersebut. Namun mereka yang hijrah kerana hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapat hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berjuanglah sehingga penat untuk mendapatkan ilmu agar semakin menjadi hambanya yang bertakwa. Semoga penat ni berujung pada redanya, berbuah janahnya, sebagaimana diteladankan oleh ibunda Imam Syafi'i, Fatimah binti Ubaidillah, yang mengasuh Syafi'i berseorangan semenjak kematian suaminya. Ibunya berbesar hati melepaskannya di usia 10 tahun untuk menuntut ilmu ke Mekah. Kita juga meneladani kecerdasan ibunda Imam Syafi'i dalam membentuk kecerdasan dan kepribadian Imam Syafi'i sehingga beliau menjadi seorang imam yang besar. Terima kasih kepada panel pertama kita, iaitu saudari Saidatul Fazakirah, atas penjelasannya yang sangat jelas itu tadi. Walau bagaimanapun, saya yakin masih lagi terdapat adab menuntut ilmu yang boleh kita kupas. Seterusnya, saya mahu bertanya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nurul Ashikin. Apakah pandangan anda dan pendapat anda pula tentang adab menuntut ilmu yang seterusnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan saudari moderator Ainur, umum sedia maklum bahawa ajaran Islam dalam menuntut ilmu sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang tentang kewajipan belajar, iaitu Long Life Education. Maksudnya, menuntut ilmu seumur hidup. Tetapi dalam Islam, seseorang di samping menuntut ilmu dan teknologi haruslah diiringi dengan iman dan takwa. Sebab dengan hanya ilmu pengetahuan sahaja, seseorang dapat menjadi bebas sehingga membuatkan dia sesat. Namun, ilmu pengetahuan yang diiringi dengan iman dan takwa, insya-Allah akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan dengarkan pantun ini, berburu ke padang datar, dapat rusa berpelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun 4 kerat tadi membawa maksud, menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia begitu sahaja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad yang membawa maksud, sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap orang yang bergelar Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pada pandangan saudari, adab yang seterusnya amat penting untuk semua pelajar mengikutinya adalah menepati masa. Bagi membantu kelicinan pembelajaran secara dalam talian seperti masa kini yang disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Setiap pelajar sewajarnya menepati masa yang telah ditetapkan untuk masuk ke dalam talian dan mengekalkan keberadaan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pelajar juga bertanggungjawab untuk membuat tugasan yang diberikan dan menghantarnya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan agar dapat mengurangkan beban guru untuk mencari kita sekiranya tidak menyiapkan tugasan mereka.
Justeru, pengurusan masa yang baik adalah amat penting di sini bagi memastikan para pelajar sentiasa menepati masa. Allah memberikan setiap manusia di bumi ini sama, 24 jam. Oleh itu, pengurusan masa yang sempurna amat diperlukan dalam proses menuntut ilmu demi memastikan ilmu yang dipelajari dapat diserap dan diaplikasikan. Maka, tepatilah masa kita ketika menghadiri kelas. Selain itu, para pelajar wajarlah berkomunikasi secara baik dan melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. Sebagai contoh, sebelum sesi kelas bermula, hendaklah pelajar menggunakan nama dan gambar sebenar serta perlu perkenalkan diri apabila diminta untuk berbuat demikian oleh tenaga pengajar ataupun guru. Sekiranya kita ingin bercakap atau bertanyakan sesuatu, mintalah izin terlebih dahulu serta perkenalkanlah diri kita dan elakkan bercakap serentak dengan pelajar lain pada masa yang sama. Sekiranya semua pelajar bercakap pada waktu yang sama, pembelajaran akan terganggu dan suasana menjadi tidak harmoni. Secara tidak langsung, dengan menunjukkan etika yang murni tersebut, suasana harmoni dan saling hormat-menghormati akan terbentuk di antara pelajar dan pengajar. Seorang pelajar wajib menghormati gurunya untuk mendapatkan keberkatan dalam hidupnya. Kerana apa? Guru telah banyak berkorban untuk menjadikan kita seorang yang berilmu pengetahuan sehingga dapat memasuki ke Menara Gading dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Terima kasih saudari Nurul Ashikin selaku panel kedua yang sangat petah menyuarakan pendapatnya tentang adab menuntut ilmu ini. Saya sangat bersetuju dengan saudari tentang adab-adab yang perlu dititik beratkan oleh pelajar, terutamanya pada zaman pandemik ini di mana segala urusan dijalankan secara atas talian. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli panel pertama semula bagi menambah sedikit sebanyak lagi pandangannya terhadap adab menuntut ilmu ini. Terima kasih saudari moderator Ainur yang tidak kurang peta bicaranya. Baiklah, sebenarnya dalam konteks adab menuntut ilmu, sememangnya terdapat banyak perkara yang perlu difahami dan banyak perkara yang perlu dipelajari oleh para pelajar. Pada pandangan saya, adab seterusnya yang perlu dititik beratkan oleh seorang pelajar masa ini adalah menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran seperti zaman pandemik ni yang sedang dilalui kini akibat daripada wabak COVID-19, iaitu dengan menggunakan alternatif pembelajaran secara dalam talian adalah sukar untuk tenaga pengajar melakukan pemantauan ke atas setiap pelajar, terutamanya sekiranya bilangan pelajar adalah ramai. Maka setiap pelajar atas rasa kesedaran dan tanggungjawab diri sewajarnya menghargai pengorbanan yang diberikan oleh guru mereka dan memberikan kerjasama dan tumpuan sepenuhnya terhadap subjek pembelajaran serta menjauhi sikap yang sambil lewa. Justeru semasa sesi kelas dalam talian sedang berlangsung, usahalah melakukan perkara lain yang tiada kaitan dengan pembelajaran tersebut, seperti tidur, membuka laman web yang lain yang tak ada kaitan dengan subjek pembelajaran tersebut, bersembang dan sebagainya. Kan sekarang kan orang senang je nak buka TikTok, nak scroll semua tu. Perbuatan sebegini mungkin berjaya dan tidak diketahui oleh tenaga pengajar, tapi ketahuilah bahawa perbuatan tersebut sebenarnya hanya akan merugikan diri pelajar itu sendiri kerana sikap ketidakjujuran dalam menuntut ilmu. Terima kasih kepada kedua-dua saudari atas penjelasan yang panjang lebar berhubung adab-adab menuntut ilmu yang bertepatan dengan isu semasa ini. Sudah terang lagi bersuluh, ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatannya, sehingga penuntut bukan sahaja mendalami dan menguasai sesuatu bidang atau disiplin, bahkan bersifat merendah diri seperti resmi padi yang semakin berisi, semakin tunduk. Melalui adab yang dijaga, akan terselah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli-ahli panel, apakah kelebihan-kelebihan yang dapat dikecapi oleh orang yang menuntut ilmu? Saya serahkan kepada panel yang kedua. Terima kasih kepada saudari moderator Ainur yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah,
Untuk menjawab persoalan ini, dalam melakukan sesuatu perkara yang disuruh Allah, iaitu menuntut ilmu, sememangnya terdapat kelebihan yang akan diperolehi. Antaranya adalah memperoleh kerja yang lebih baik. Ini demikian kerana peluang kerjaya seseorang akan lebih terbuka dan seseorang itu lebih mudah untuk mendapat kerja. Secara tidak langsung, mampu membantu kedua-dua ibu bapa dan memberikan kesenangan kepada mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad yang membawa maksud, barang siapa yang mahu kehidupan di dunia, maka bagi mereka ilmu sandarannya. Impaknya, seseorang pelajar yang berkualiti dengan ilmu yang berguna akan menjadi idola dan rujukan masyarakat. Tambahan pula, orang yang berusaha mencari ilmu sama ada ilmu fardu ain maupun fardu kifayah, Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Oleh itu, tepatlah dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Semakin kita belajar, semakin elok akhlak kita. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita kenal dengan Allah. Sebaliknya, sekiranya seseorang itu semakin jauh dengan Allah, maka dia tidak berjaya meletakkan keikhlasan dalam diri mereka dalam menuntut ilmu. Dengan erti kata lain, seseorang itu meletakkan sesuatu sebagai keutamaan, seperti harta benda, yang menyebabkan dicemari niat lain dalam menuntut ilmu yang boleh mengakibatkan seseorang itu tidak mendapat jalan petunjuk dari Allah. Seterusnya, orang yang berada di majlis ilmu untuk menuntut ilmu akan sentiasa dinaungi sayap malaikat dan didoakan agar dicucuri rahmat. Orang yang berada di majlis ilmu untuk tujuan menuntut ilmu nescaya akan didoakan keampunan oleh penghuni langit dan bumi, termasuklah ikan yang berada di dalam air. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang kedua. Memang tidak dapat disangka lagi, orang yang menuntut ilmu ini mempunyai peluang kerja yang baik dan juga jalannya ke syurga dipermudahkan oleh Allah. Tetapi, saya yakin selain daripada meraih kerja yang baik, pasti ada banyak lagi kelebihan yang dapat diambil oleh orang yang menuntut ilmu. Oleh itu, saya persilakan panel pertama kita untuk memberikan hujahnya berkaitan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Soalannya amat menarik, saudari moderator Ainur. Baiklah, kelebihan orang yang berilmu adalah kita merupakan pewaris para nabi. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berusaha untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan menganugerahkannya jalan ke syurga. Tambahan pula, kelebihan orang yang berilmu adalah dapat menyinari jiwa mereka. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, duduklah bersama orang yang berilmu." Atau ulama, sesungguhnya Allah SAW menghidupkan hati dengan nur hikmah, iaitu sinar ilmu, seperti menghidupkan bumi dengan hujan dari langit. Penjelasan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Abu Hurairah, seorang yang berilmu adalah lebih sukar bagi syaitan menipunya berbanding 1000 orang abid, iaitu ahli ibadah. Begitu hebat kata-kata dan pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Izharlah di sini bahawa ilmu peliti hidup kerana dapat menyinari jiwa penuntut ilmu seperti yang diperkatakan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Terima kasih saudari Sadatul atas penjelasan anda yang sangat jelas, ringkas dan padat. Sekarang, saya akan membuka ruang untuk sebarang persoalan yang hendak diajukan oleh para penonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nu'ala Maisara binti Khalil Nizam. Di sini saya ingin bertanyakan satu soalan. Pada masa kini, terdapat segelintir bijak pandai dalam bidang profesional telah menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pribadi seperti penyelewengan kuasa dan rasuah. Soalan saya, apakah peranan sewajarnya yang patut dilakukan oleh pemimpin pada masa kini untuk mengatasi masalah tersebut? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya persilakan panel kita yang kedua untuk menjawab persoalan yang menarik itu tadi. Dipersilakan. Terima kasih saudari Nur Alia atas persoalan yang menarik itu. Baiklah, izinkan saya berkongsi idea mengenai soalan tersebut.
Pemimpin adalah orang yang memegang amanah bertanggungjawab ke atas tanggungjawab yang dipikulnya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya kepimpinannya. Maka, apa yang terletak di bawah perlindungannya adalah dituntut untuk berlaku dengan adil dan saksama. Untuk menjawab persoalan saudari Nur Alia, peranan yang sepatutnya dilakukan pemimpin masa kini untuk mengatasi masalah sebegitu adalah dengan mengamalkan budaya kerja yang berteraskan Islam dalam sistem pentadbiran, seperti menghukum pesalah rasuah tanpa mengira pangkat agar dapat dicontohi oleh semua pekerja. Menerusi rancangan Islam Itu Indah yang bersiaran di IKIM FM pada Rabu jam 10 Stuku pagi, Ustaz Fahrul Muhammad Joy berkata, untuk menjadi seorang pemimpin perlu kepada ilmu, kerana dengan ilmu mereka akan dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Justeru, untuk mendapatkan ilmu, seseorang pemimpin perlulah belajar, kerana pemimpin yang baik akan sentiasa belajar daripada apa sahaja. Jika kita mengelak sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam AS ketika menjadi khalifah telah dibekalkan ilmu oleh Allah. Begitu juga Rasulullah yang menjadi rasul. Kepimpinan dan ilmu baginda telah dididik Allah SWT. Imam Asy-Syafi'i berpesan, belajarlah kamu sebelum menjadi pemimpin. Ruang lingkup seseorang pemimpin itu amat luas. Ilmu adalah persiapan bagi seseorang manusia sebelum bertindak menjadi pemimpin. Dengan ilmu akan meningkatkan kefahaman seseorang pemimpin terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Orang yang berilmu tidak akan berhenti untuk terus belajar. Kerana orang yang berhenti belajar, maka terhentilah ilmunya. Dalam kehidupan kita, tidak ada seseorang pun yang terlepas menjadi pemimpin. Dengan kata lain, setiap orang terbabit sebagai pemimpin, sama ada pemimpin kepada isteri dan anak, pemimpin kepada adik-beradik, pemimpin kepada rakyat jelata, atau pemimpin di mana-mana organisasi, malah menjadi pemimpin kepada diri sendiri. Menjadi pemimpin perlulah ada ilmu mengenainya, kerana seseorang pemimpin yang berkesan akan faham tugas dan peranannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan ilmu, menjadikan seseorang pemimpin mendapat keberkatan dalam kepimimpinannya. Begitu juga orang yang sentiasa menjaga adab dalam menuntut ilmu. Adab yang terpelihara dengan gurunya dan agamanya akan memberi keberkatan kepada seseorang. Sesungguhnya, orang yang menjaga setiap adabnya dalam menuntut atau memperolehi ilmu akan diberkati Allah. Adab yang baik dalam mendapat ilmu yang pastinya akan menambah barakah dalam hidupnya. Terima kasih. Terima kasih saudari Nurul Ashikin atas ulasan yang sangat jelas bagi menjawab persoalan yang pertama itu tadi. Seterusnya, saya membuka untuk persoalan yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Misha Zahira binti Muhammad Faizal. Soalan saya ringkas sahaja. Saya ingin bertanya, apakah pandangan saudari terhadap penuntut ilmu pada masa kini yang lebih mengutamakan penggunaan teknologi? Terima kasih. Saya persilakan panel kita yang pertama untuk menjawab soalan tersebut. Terima kasih saudari atas persoalan yang dianjurkan. Baiklah, dalam era digital, pencarian dan penyebaran ilmu termasuk hal agama menerusi teknologi sememangnya tidak boleh dielakkan. Tambahan pula, Islam juga mengiktirafkan teknologi sebagai agama suci itu perlu disebarluaskan mengikut pengedaran zaman. Kata pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara, Ustazah Sharifah Fadilawati Said Abdullah, untuk menyebarkan Islam, kita kena kreatif. Pada pandangan beliau, penggunaan teknologi termasuk telefon pintar boleh dimanfaatkan dalam bentuk penyebaran medium dakwah. Malah pendakwah pada hari ini pun dipanggil sebagai teknodai yang perlu mengambil kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam mendakwah. Rata-rata orang pada hari ini akses kepada telefon untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan pantas. Kita perlu berwaspada dengan penyebaran ilmu melalui teknologi kerana kita takut, kita khawatir berlakunya lambakan ilmu. Bahkan tanpa guru, kita tidak dibimbing dengan maklumat yang betul ataupun salah. Kita serap je semua tu. Itulah bahayanya, jelas beliau. Walau apa sekalipun, medium digunakan untuk menuntut ilmu itu
paling disignifikasikan adalah nawaitu dan keikhlasan kita berbuat sedemikian. Dari segi ganjaran pahala menuntut ilmu, sama ada di masjid, di kelas, menerusi teknologi, ia bergantung kepada dua faktor tadi, iaitu niat dan keikhlasan. Namun berapa pun pahala Allah SWT hendak berikan, pasti di situ ada ganjaran atas usaha yang kita lakukan untuk menuntut ilmu. Dia selari dengan firman Allah SWT, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Terima kasih saudari Saidatu atas penjelasan anda bagi menjawab persoalan itu tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ahli penonton yang sudi mengajukan soalan-soalan itu sebentar tadi. Tidak manislah jika kita hanya menyuarakan pendapat tentang sesuatu isu tanpa merumuskan tajuk kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri forum berkaitan tentang adab dan kelebihan menuntut ilmu kita pada hari ini, bolehkah panel-panel merumuskan tentang tajuk kita pada hari ini? Kita mulakan dengan panel kedua, iaitu saudari Nurul Ashikin. Pada pendapat saudari, Islam amat menyanjungi tinggi setiap usaha yang dilakukan untuk menuntut ilmu. Namun begitu, ianya perlulah dilakukan dengan cara yang beradab. Dalam Islam, ilmu dan adab sama sekali tidak boleh dipisahkan. Bahkan ia adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tidak ada gunanya jika seseorang pelajar itu memiliki ilmu yang hebat namun tidak mempunyai adab atau etika yang baik. Adab yang baik sebenarnya adalah cerminan atau manifestasi keilmuan seseorang. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin baiklah adabnya, dan begitu jugalah sebaliknya. Kita perlulah dahulukan adab sebelum ilmu. Kalau nak ikutkan ilmu, iblis lagi alim daripada manusia. Tapi kenapa iblis menjadi makhluk yang terlaknat? Sebabnya hanya satu, iaitu tiada adab. Hadirin sekalian, renungilah kata-kata ini. Orang yang beradab sudah tentu ada ilmu, tetapi orang yang berilmu belum tentu ada adab. Oleh yang demikian, setiap pelajar perlulah memahami, mengambil berat dan mempraktikkan adab pelajar yang mulia, walaupun ianya dilakukan secara dalam talian. Imam Malik bin Anas rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, pernah mengungkapkan tentang keperluan mempelajari adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Sebenarnya, pandemik yang berlaku pada hari ini juga, sama ada kita sedar ataupun tidak, mengajar manusia termasuklah penuntut ilmu kembali mempraktikkan semua adab dan etika yang baik, bukan sahaja dalam pembelajaran namun dalam semua aspek kehidupan. Akhir kata, benarlah seperti apa yang dibincangkan kita semua pada forum hari ini, iaitu ilmu dan adab bagai isi dengan kuku. Ingatlah hadirin sekalian, ilmu penyuluh hidup, amal bekalan perjalanan, akhlak hiasan jiwa dan peribadi menuju destinasi akhirat yang sudah pasti. Hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh saudari panel kedua kita. Baiklah, bagaimana pula dengan saudari Saidatul Fazakira yang merangkul panel pertama? Apakah rumusan yang boleh anda buat berdasarkan tajuk kita pada hari ini, iaitu ilmu dan adab bagai isi dengan kuku? Pada pendapat saya pula, tanpa ilmu, pelaksanaan sesuatu ibadat akan menjadi cacat. Contohnya macam rukun solat seperti rukuk yang ditinggalkan menjadikan ibadat itu batal. Orang berilmu ni biasanya dipandang tinggi oleh sisi masyarakat. Masyarakat turut sedar bahawa seorang yang berilmu akan memberi manfaat kepada orang lain. Tuntutlah ilmu yang berguna dan sebarkan ilmu yang dipelajari kepada orang ramai. Sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat itu dapat membantu diri kita dan diri orang lain. Terima kasih saudari Saidatul Fazakira. Demikianlah tadi perbincangan yang amat menarik berhubung adab-adab menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu dan sedikit rumusan tentang tajuk forum kami pada hari ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan ini, izinkan saya untuk merumuskan topik perbincangan kami pada hari ini, iaitu ilmu dan adab bagai isi dengan kuku. Dalam proses menuntut ilmu, adab dengan guru perkara paling penting yang perlu diberi perhatian. Kehilangan adab akan menyebabkan hilangnya keberkatan ilmu yang dituntut. Oleh itu, sejak dari awal,
Adab perlu diterapkan dalam jiwa anak agar mereka tidak kehilangannya pada kemudian hari. Dengan menjaga adab, akhlak yang mulia dapat dibina dalam jiwa dan diri setiap individu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di dalam sabilillah sehinggalah dia pulang." Hadis riwayat At-Tirmizi. Tanpa ilmu, pelaksanaan sesuatu ibadat akan menjadi cacat. Rukun solat seperti rukuk yang ditinggalkan menjadikan ibadat itu batal. Orang berilmu pasti akan dipandang tinggi di sisi masyarakat kerana masyarakat sedar seseorang yang berilmu akan memberi manfaat pada orang lain. Tuntutlah ilmu yang berguna dan sebarkanlah ilmu yang dipelajari kepada orang ramai. Sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat itu dapat membantu diri kita dan orang lain. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah pun sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum kami pada hari ini. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.